Bismillahirrahmanirrahim. Dari kajian Dr. Albert Merah Bayan menggariskan bahawa 55% komunikasi adalah dari gerak tubuh badan, 38% dari tona suara dan hanya 7% adalah daripada kosakata bahasa yang kita gunakan. Dan melihat daripada struktur ini, selagi mana dua individu boleh memahami antara satu sama lain dalam apa jua caranya, maka komunikasi itu dikatakan berlaku. Maka penting sangatkah suatu bahasa itu perlu ditekankan atau diperjuangkan? Semestinya jawapannya ya, kerana inilah membezakan komunikasi manusia yang berkomunikasi dengan jiwa dan akhlak. Bahasa anak milenial seperti tercedok, pisang, mantul menggambarkan antara ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Dan malam ini 60 minit bersama yang berbahagia Datuk Abang Salihuddin bin Abang Syokran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Selamat datang, Datuk. Dan juga seorang panel, tidak asing lagi, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik Kita, UKM. Selamat datang, Prof. Apa khabar? Jumpa lagi. Ya, dan Masya Allah, kalau kita nak meninjau sama-sama pada malam ini, kadar suhu bahasa kita pada hari ini. Kita tengok dengan bahasa milenial, bahasa rojak yang digunakan, dengan adanya media sosial, dengan bahasa-bahasa baru yang barangkali agak asing pada kita. Dan malam ini, sebelum kita nak memulakan dengan lebih dalam lagi, kita juga faham bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka ada melaksanakan satu program ataupun kempen Dekad Bahasa Kebangsaan. Mungkin sebagai mukadimahnya, kita buka tirailah malam ni. Apa yang nak digambarkan dengan Dekad Bahasa Kebangsaan itu? Terima kasih, Saudara Butalif. Ya. Kalau kita lihat dari segi sejarah lah, Dewan Bahasa dan Pustaka sejak tahun 60-an, 70-an dulu, kita memang terus mengadakan kempen. Kempen untuk mengajak masyarakat, mengajak warga kita supaya terus mempertahankan kedudukan bahasa Melayu seperti yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, dan juga mengajak rakyat untuk sama-sama mencintai bahasa kebangsaan kita. Baik. Jadi kita mengadakan kempen lah. Kalau tahun-tahun awal dulu kita biasa mendengar Minggu Bahasa Kebangsaan. Betul. Bulan Bahasa Kebangsaan, gerakan cintailah bahasa kita. Jadi menjelang yang baru ni, keadaan baru ni, kita meneruskan kempen itu dan kita namakannya sebagai Dekad Bahasa Kebangsaan. Baik. Dekad ni maksudnya 10 tahun. Ya. Dan kita ada satu perancangan untuk tempoh 10 tahun ni ke mana bahasa Melayu akan kita bawakan. Baik. Kalau kita melihat keadaan sekarang ni, kalau timbul pertanyaan kempen ini perlu ke tidak? Ya, kita nyatakan, biasa saya akan menjawab, kempen ini mesti kita laksanakan secara berterusan lah. Kita tak boleh membiarkan ataupun berpuas hati dengan keadaan yang ada, sebab perubahan-perubahan dan juga asakan-asakan baru yang berbeza dari satu zaman ke satu zaman. Misalnya apa yang berlaku pada zaman sekarang sangat berbeza dengan apa yang kita hadapi pada tahun-tahun 60-an, 70-an yang memerlukan kita bergerak dengan satu cara yang baru. Baik. Jadi fokus gerakan ni, kalau kita lihat, kita cuba untuk memberi penekanan kepada kebanyakan sektor lah, dari peringkat sekolah, peringkat institusi pengajian tinggi di universiti, kepada pegawai kerajaan, kepada sektor swasta, untuk rakan-rakan kita di pihak berkuasa tempatan. Ini semua berkaitan sebab kajian-kajian yang kita laksanakan sekarang ini. Contohnya, kalau isu yang selalu dibangkitkan oleh masyarakat sekarang ini ialah tentang penggunaan bahasa kebangsaan di tempat awam. Tepat sekali. Tempat awam. Kalau mengikut laporan yang dalam satu program yang kita buat bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dari segi penerapan bintang dalam kalangan pihak berkuasa tempatan, kita masih melihat
kesederhanaan ataupun penggunaan bahasa kebangsaan masih pada tahap yang sangat sederhana di tempat awam. Baik. Kita sering mendengar masyarakat membantah ataupun membuat aduan tentang banyak sekali iklan di tempat awam tidak menggunakan bahasa kebangsaan. Ini sangat penting sebab iklan-iklan di tempat awam ni, tempat terbuka ni, dia memberi satu citra ataupun satu image kepada negara kita. Sebab kita tidak mahu melihat negara kita apabila kita lihat dia tidak ada beza dengan keadaan di London misalnya ataupun di Beijing, ya. Ini dari satu aspek kita nak mempertahankan identiti kita, image kita, ya. Jadi inilah antaranya, banyak perkara lain seperti yang saya nyatakan, sektor-sektor yang kita berikan penekanan dalam tempoh 10 tahun ini. Kita cuba selesaikan isu-isu ini dan bagi memastikan bahasa Melayu terus berada pada tempat yang sepatutnya seperti yang kita janjikan suatu negara kita mencapai kemerdekaan dahulu, meletak kedudukan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi negara. Alhamdulillah. Dan kalau kita melihat dekad 2020 ke 2030, kita ada 9 tahun 30 hari lagi berbaki. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton secara langsung di Facebook TV Al-Hijrah, Lia Wei, Intan Sumaya dan juga Wan Muhammad Afif yang berkongsi. Terima kasih. Anda boleh ajukan sebarang saja soalan, insya-Allah saya akan sampaikan secara terbaik buat Prof dan juga Datuk dan Prof. Dan kalau kita lihat Prof ni sangatlah fasih berbahasa Melayu. Sampai kadang-kadang kita sebagai orang yang secara netizen berbangsa Melayu memang segan dan malu pada Prof. Dan Prof melihat inisiatif, dan kita melihat 4 inisiatif yang digariskan dalam dekad bahasa kebangsaan ini. Adakah Prof rasa ini boleh dilaksanakan, ada sesuatu yang wajar ataupun ada perkara yang perlu kita tambah baik pada pandangan Prof? Ya, dekad bahasa kebangsaan ini yang bagusnya ada sasaran tempoh 10 tahun di situ. Dan ada 4 inisiatif. 3 daripadanya adalah berkenaan dengan gagasan bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara. Jadi di situ kita ingin melihat penggunaan bahasa Melayu itu pada kadar yang meluas, iaitu dari segi kuantitinya, dan sudah tentu kita juga mahu melihat penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa negara itu dari sudut mutunya. Dan seterusnya, saya kira yang juga penting ialah bahasa Melayu itu adalah jati diri kita semua, rakyat Malaysia ni. Dan yang ketiga itu adalah berkenaan dengan bahasa Melayu itu adalah alat untuk memajukan kita semua. Pertama-tamanya untuk memandaikan anak bangsa. Yang kedua untuk membangunkan negara. Dan inisiatif keempat itu adalah berkenaan dengan penyebaran bahasa Melayu itu di luar Malaysia itu. Jadi kita ingin jadikan bahasa Melayu itu bahasa ASEAN. Dan juga Malaysia ini sebagai satu pusat persuratan Melayu yang terulung di dunia. Jadi saya kira dari segi teorinya bagus sekali lah. Dan seperti biasa yang mungkin menjadi isu di sini ialah pelaksanaannya. Ya, barangkali yang keempat itu kan, hasratnya bagus sekali lah. Kita ingin menyebarkan bahasa Melayu itu di luar Malaysia kan, sehingga menjadi bahasa ASEAN. Jadi saya kira dalam hal kita nak mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, bahasa dunia ini, kita selalu merujuk kepada legasi lampau, iaitu bahasa Melayu cukup cemerlang pada zaman dahulu kan, sehingga merupakan bahasa utama di Asia Tenggara, lingua franca di Asia Tenggara. Dan bahasa Melayu digunakan dalam bidang perdagangan, bidang agama, bukan untuk menyebarkan agama Islam sahaja. Bahkan bahasa Melayu dalam bentuk tulisan Jawi itu digunakan untuk menyebar agama Kristian dan juga Buddha. Dan sudah tentu dalam bidang diplomasi kan, raja-raja Melayu ingin berutus watikah dan surat, digunakan bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Dan akhir sekali ada
bidang kesarjanaan itu. Ya, kita bangga dengan legasi lama. Tapi saya kira yang penting sekarang ialah legasi semasa. Baik. Dan malang sekali lah kita tak ada legasi semasa itu di Malaysia. Di Indonesia ceritanya lain lah. Maksudnya setelah kita merdeka, kita bina balik legasi itu setelah semacam dipunahkan sedikit oleh penjajah. Jadi apabila kita berkuasa memerintah sendiri, kita bina balik legasi itu. Tetapi malangnya kita sendiri juga yang meruntuhkan legasi itu. Dan kita boleh lihat dalam bidang pendidikan dengan tiba-tiba pada tahun 2003 kita ingin menggunakan bahasa Inggeris untuk mengajar sains dan matematik. Baik. Maksudnya kita sudah bina legasi menggunakan bahasa Melayu, tapi kita sendiri yang meruntuhkannya. Ya. Dan kita pun boleh lihat apabila kita melancarkan kereta nasional kita, Proton dan Pro 2. Kita menggunakan nama-nama Melayu. Tetapi lihat pada hari ini, sebelum Proton digabungkan dengan satu syarikat Cina, namanya sudah pun digantikan dengan nama bahasa Inggeris. Jadi saya kira kita perlu bina legasi itu dahulu di dalam negara sebelum kita mau menyebarkan bahasa Melayu di luar Malaysia. Sebab dari segi imej, mereka yang melancong ke sini pun dapat melihat bahawa kita di Malaysia ini lebih mengutamakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Dan para pelancong yang datang sekejap pun boleh telah membuat pemerhatian bahawa ada rakyat kita yang tak boleh berbahasa Melayu, dan bahasa negara. Jadi legasi semasa itu penting. Jadi legasi lama itu saya kira penting juga, tapi lebih pada nostalgia. Satu benda yang perlu dikenang-kenang. Dan kalau boleh kita faham apa yang Prof katakan tadi, melihat pada ini adalah situasi sikap. Dan sikap ni adalah satu cabaran yang barangkali ya Datuk, untuk melaksanakan satu benda yang 4 perkara ini adalah satu benda yang perlu kita dokong. Benda ni adalah satu perancangan jangka masa sederhana, dan kita lihat sikap untuk bagaimana Prof menyatakan tadi, orang kita, bangsa, negara kita ibarat malu untuk berbahasa Melayu sendiri. Mungkin Datuk boleh bantu. Agaknya pasti nak melakukan sesuatu benda ni sudah ditimbang kira, Dewan Bahasa dah sudah timbang kira apakah antara cabaran-cabarannya. Jadi kalau kita dah tahu cabarannya, pasti saya sangat yakin Datuk dan pasukan Dewan Bahasa dah ada matlamat atau fokus utama. Yang ini kita selesaikan 2 tahun ni, yang ini selesai lagi 3 tahun, barulah selesai lagi 9 tahun, berbaki 9 tahun 30 hari ni. Mungkin Datuk nak kongsi sikit secara ringkasannya. Seperti yang saya nyatakan tadi, cabaran sekarang sudah tentu berbeza dengan keadaan dahulu. Baik. Rempuhan maklumat misalnya, ya, rempuhan maklumat. Sekarang ini kalau kita lihat, kita diasak oleh pengaruh daripada budaya dan juga dari bahasa dari luar. Baik. Contohnya bahasa Inggeris, ya, bahasa Inggeris ataupun kalau kita lihat dari sudut yang lebih ringan, bahkan pengaruh Korea, dapat kita lihat, ya, pengaruh drama Korea, bagaimana drama-drama Korea yang ditayangkan di stesen-stesen TV kita memberi pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat. Baik. Bukan sahaja dari aspek bahasanya, tapi bahkan dari sudut amalan gaya hidup. Sekarang ni anak-anak muda biasanya dia suka makan kimchi, ya. Sudah biasa pergi ke kedai-kedai Korea, fashion pun ala Korea. Ya. Ini kita lihat asakan-asakan dari luar yang sudah tentu juga turut mempengaruhi cara masyarakat berfikir. Dan ini bagi saya turut mempengaruhi, kalau Datuk menyatakan tadi, dia ada juga kaitan, dia boleh menggugat. Kalau dari segi Islam ni iman lah, Datuk, ya. Maksudnya kepercayaan itu. Melihat sesuatu benda yang luar, yang lain itu lebih baik daripada apa yang kita ada. Ini
biasa berlaku. Kalau ikut kajiannya, ini berlaku apabila satu bangsa yang tamadunnya tidak begitu kuat. Dia akan cepat terpengaruh, sentiasa menganggap Ada benda yang lebih baik. laman rumah orang lebih baik, lebih hijau daripada laman rumah sendiri. Ini biasa. Baik. Ya. Ini yang perlu kita hadapi sekarang ini. Bagaimana? Dalam konteks bahasa saya lihat, ya, sekarang ni orang selalu bercakap tentang untuk apa kita mahir berbahasa Melayu. Betul, orang belajar satu bahasa ni, kenapa orang belajar bahasa Jepun, kenapa orang belajar bahasa Perancis, ada matlamatnya. Ya. Dalam konteks inilah Dewan Bahasa dan Pustaka sekarang ini kita cuba untuk meyakinkan masyarakat, salah satu aspek yang selalu dibincangkan, yang dinyatakan oleh masyarakat, nilai ekonomi bahasa Melayu. Baik. Ini sangat penting. Bahkan kita sekarang dengan keadaan kita sudah boleh membuktikan bahasa Melayu ini ada nilai ekonominya. Kita nak yakinkan masyarakat. Sebab kalau kita lihat filem-filem, drama-drama yang dibuat dalam bahasa Melayu mendapat sambutan yang sangat hebat. Melahirkan jutawan-jutawan dalam bidang itu. Animasi Upin dan Ipin. Baik, Ejen Ali misalnya. Memberi pulangan yang sangat baik dari segi menggunakan bahasa Melayu. Betul. Dan bahasa kita memang sangat hebat, Datuk Prof. Kita tak boleh nafikan. Dan kita nak berehat seketika. Tapi sekembalinya nanti, kita nak tahu, melihat kepada kempen yang baru ini, Dekad Bahasa Kebangsaan ini, adakah ia satu gambaran bahawasanya kempen-kempen sebelum ini tidak begitu menjadi? Sehingga kita perlu adanya satu kempen yang sebegini rupa. Jadi kita akan dapatkan jawapan itu semua selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
adanya anjakan bahasa ini, iaitu bahasa Melayu digantikan dengan bahasa Inggeris, dan bahasa Melayu tak ada peranan penting lagi. Dan melihat apa yang Prof katakan tadi ini, bahasa Inggeris melambangkan, ibarat dia melambangkan status. Nak kata kerajaan ataupun Dewan Bahasa tidak melakukan pelbagai kempen, saya kira pelbagai telah dilakukan. Saya sih tengok di IG baru-baru ini viral DBP Malaysia. IG anda boleh follow IG ataupun ikut IG DBP Malaysia. Pantun-pantun semua dah digunakan dan sebagainya. Cuma kita nak tengok, kita nak saksikan bahawasanya ada pemikiran-pemikiran tertentu yang mengatakan bahawasanya bila berbahasa Inggeris ni dia terus ada status baru, iaitu bijak, pandai, ada status tertentu. Jadi macam mana pandangan Datuk nak memecahkan status bahawasanya kepercayaan bahawasanya berbahasa Melayu itu juga melambangkan status yang baik dan tinggi nilainya? Ini bagi saya berkaitan dengan krisis keyakinan yang saya nyatakan tadilah. Baik. Maksudnya kita ada sikap rendah diri, tidak yakin pada diri sendiri, dan kita sentiasa melihat orang lain itu lebih baik. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Contoh paling mudahlah yang selalu kita buat lawak jenaka selalu. Orang Melayu kalau namanya Johari, dia sangat suka dipanggil Jo. Aminah tak nak dipanggil Aminah, tapi Amy. Kalau Fatimah, Fatty. Kan? Sebab dia rasa bangga. Dia mengaitkan dirinya dengan seperti kata saudara Abu Taib tadi tu, kemajuan lah. Faham. Sebenarnya tidak seharusnya begitu. Kalau kita lihat bangsa-bangsa yang besar seperti bangsa Cina, Jepun, Korea, sikap tidak sayang, tidak bangga, tidak sombong. Kalau dulu kita selalu gunakan tidak sombong pada bahasa kita sendiri itu, tidak berlaku pada bangsa-bangsa besar. Perancis misalnya, Jerman, mereka bangga. Bangga tu mungkin ada faktor psikologinya. Mungkin Prof Tio ada buat, Prof Datuk Tio ada buat kajian, ahli-ahli kita ada buat kajian. Ini yang saya nyatakan tadi. Sebab itulah kempen ini perlu kita adakan secara berterusan. Baik. Untuk mengingatkan bahawa bahasa kita ini sebenarnya satu bahasa yang kaya dan yang statusnya tinggi. Status tinggi. Orang Melayu misalnya menerima agama Islam dahulu menggunakan kitab-kitab kuning yang ditulis dalam bahasa Melayu, dan kebanyakan ilmu agama dan beberapa ilmu lain diajar dalam bahasa Melayu. Bahkan kita boleh berbangga dengan sistem pendidikan kita yang sejak selepas mereka kita menggunakan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Dan ini terbukti berjaya dengan kita. Malaysia sekarang ini mencapai satu tahap yang kita boleh anggap bertaraf dunia dengan kebanyakan birokrat, teknokrat dan juga saintis kita sekarang ini mendapat pendidikan dalam bahasa Melayu. Dan misalnya doktor-doktor yang selalu kita beri contoh, pakar-pakar perubatan yang dilahirkan oleh UKM tidak jauh beza dengan pakar-pakar perubatan yang kita bertaraf antarabangsa. Baik Datuk, ini yang membuatkan saya rasa tertarik merentas waktu tadi Datuk kata kitab kuning dan sebagainya, bahasa Jawi. Dan melihat apa yang berlaku di dalam Instagram DBP ini, contoh hilang jasa beliung, timbul jasa rimbas. Ini adalah menggambarkan betapa tingginya, mewah, kayanya bahasa kita. Dan dilihatkan DBP telah mengambil langkah untuk merentas zaman. Dan apakah yang DBP lakukan sekarang ini untuk mengecilkan ruang antara zaman yang Datuk cerita tadi itu dengan zaman anak-anak muda hari ini? Saya selalu mengingatkan rakan-rakan di Dewan Bahasa dan Pustaka supaya sentiasa meremajakan Dewan. Meremajakan? Maksudnya itu kita mesti melihat perkembangan-perkembangan semasa, kehendak-kehendak anak muda. Kita, sekali lagi saya nyatakan, kita tidak boleh membawa bagasi lama. Cara kita bekerja, kempen kita seperti tahun-tahun 60-an kita nak bawa ke zaman ini. Ini sudah tidak sesuai lagi, sudah jauh ke belakang. Sebab itu Dewan Bahasa dan Pustaka sekarang ni kita banyak menggunakan media baru ni. Kita menggunakan IG, menggunakan Facebook. Alhamdulillah kalau kita lihat dalam tempoh PKP ni,
sambutan terhadap kempen-kempen yang kita laksanakan melalui media sosial ini menerima sambutan yang baik. Kita memperkenalkan peribahasa, simpulan bahasa, pantun dan mendapat sambutan yang sangat baik daripada masyarakat. Itu juga kita buat dalam bidang penerbitan kita. Kita pergi ke arah penerbitan digital sesuai dengan anak-anak muda yang hendak bahan bacaan yang boleh diakses menggunakan peranti-peranti, misalnya telefon bimbit. Ini kita berubah ke arah itu sekarang. Kita tidak meninggalkan bentuk penerbitan konvensional, tetapi kita tidak lalai bahawa media baru ini sangat penting. Ini yang saya katakan, kita mesti, walaupun saya tidak berapa muda seperti saudara Abu Talib, kita sentiasa merasa muda dan sentiasa meremajakan. Faham. Saya juga tertarik apa yang Prof katakan tadi. Dan di mana sosial media ni membuatkan saya menonton satu klip paparan di YouTube. Baru ni membuktikan bahawasanya ada bangsa-bangsa lain di negara lain menggunakan bahasa Melayu begitu fasih. Dan mungkin saya nak tanya pada Prof di sini, apa pandangan Prof kalau kita lihat bangsa yang bukan berbangsa Melayu tapi memilih untuk tidak begitu fasih dalam bahasa Melayu? Apakah kerana rasa segan, rasa malu, ada rasa yang kurang kena dengan bahasa Melayu sebenarnya, Prof? Ya, dalam hal ini kita boleh lihat satu tinjauan yang pernah dilakukan ke atas para pelatih program khidmat negara, walaupun tinjauan itu dibuat pada tahun 2010, 10 tahun yang lampau. Daripada sekitar 14,000 orang pelatih, didapati 600 tak boleh berbahasa Melayu langsung. Kalau dalam bahasa kasar, sepatah haram pun tak tahu. Jadi dalam hal ini bila ditinjau yang 600 itu, didapati mereka ni adalah lepasan sekolah vernacular. Sekolah vernacular. Jadi di sekolah vernacular itu menjadi satu hakikat bahawa walaupun anak-anak Cina misalnya yang ke sekolah vernacular Cina itu, walaupun mereka diajar 3 bahasa, bahasa ibunda mereka, bahasa Melayu sebagai bahasa negara kita dan bahasa Inggeris, rata-ratanya pelajar-pelajar ini hanya menguasai bahasa ibunda mereka sahaja. Dan ini diakui oleh para pemimpin Cina. Dan mereka mengatakan beban belajar 3 bahasa pada usia yang begitu muda. Betul juga. Tetapi apabila rakyat tidak boleh berbahasa negara, itu sesuatu yang parah tu. Bagaimana mereka nak disatukan? Itu satu hal. Yang lebih penting, apa erti kerakyatan yang dia pegang? Rakyat tidak boleh berbahasa negara. Kita perlu keluarkan satu fatwa di sini. Barangkali malam ini perlu saya dengar keluar fatwa ni. Fatwa bahasa ni. Sebagai warga negara, seseorang itu wajib mengetahui bahasa negaranya dengan baik dan mempunyai penguasaan yang baik terhadap bahasa negaranya. Itu fatwa. Dengar tu fatwa baru untuk bahasa. Dan Prof, saya ingat Datuk dan DPP telah melaksanakan pelbagai kempen bagi nak mengecilkan ruang-ruang yang telah Prof nyatakan sebentar ni. Saya rasa DPP ada banyak strategi yang nak dilakukan. 9 tahun 30 hari. Jadi memeriksa masa kan ini. Apakah antara strategi DPP dalam nak mengejar apa yang Prof katakan tadi itu untuk kecilkan ruang-ruang yang ada ni? Kita dalam dekad bahasa kebangsaan ni, kita ada strategi tertentu. Fokus kita kepada segmen-segmen ataupun kepada pihak-pihak tertentu yang kita kenal pasti. Contohnya, jika kita nak menjadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa ilmu, bahasa sains, bahasa teknologinya, kita perlu beri fokus pada institusi pengajian tinggi. Situlah pusat untuk membina ilmu. Bagaimana mereka membantu kita terus menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bidang sains dan teknologi. Ini sangat penting. Untuk rakan-rakan kita yang Prof Datuk sebut tadi, bukan Melayu. Kita kempen kita memang ada khas untuk mereka yang sesuai dengan keperluan rakan-rakan kita
bukan Melayu. Baik. Jadi kita adakan kempen yang perlu untuk mereka, yang mereka nak, secara yang menarik perhatian mereka, secara yang boleh mereka terima. Ini yang sedang kita susun, sedang kita atur, dan seperti yang saya nyatakan tadi, dalam setiap tahun ini kita akan membuat kajian. Adakah kempen-kempen yang telah kita laksanakan tahun-tahun itu ada mencapai matlamatnya sesuai ataupun perlu kita ubah sesuai? Maknanya dekad bahasa kebangsaan ini dari segi programnya itu, dari segi perancangannya tidak statik. Kita akan terus berkembang, mengubah sesuainya dengan keperluan semasa. Sebagai contoh untuk rakan-rakan kita bukan Melayu, kita ada program khas untuk sekolah menengah persendirian Cina, untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil, untuk sekolah jenis kebangsaan Cina. Kita tidak tinggalkan rakan-rakan anak-anak kita di sektor ini. Selain kita memperkuat dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan kita. Inilah yang saya nyatakan, kita pada kali ini kita berfokus, kita memberi mengenal pasti masalah utamanya. Misalnya tadi dengan untuk di tempat awam, kita bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan. Baik. Untuk sektor swasta, kita bekerjasama dengan sektor swasta, dengan kementerian-kementerian tertentu. Kita gerakkan bersama, kita melibatkan sektor swasta ini supaya mereka mendukung kita. Contohnya tadi dalam bidang perfilman ataupun dalam bidang penyiaran. Mereka kita ajak supaya memikul tanggungjawab itu secara bersama. Baik, alhamdulillah, syukur. Dan kita sebenarnya dah tak sabar sebenarnya nak juga tahu apakah yang mungkin sistem pendidikan negara kita boleh lakukan dalam sama-sama mendukung kempen telah dilakukan oleh DBP ini dan Prof, dan kita akan berehat seketika kembali. Lepas ini Prof akan bantu saya lah nak meninjau kat mana boleh kita perbaiki lagi dalam memperkayakan bahasa Melayu kita, insya-Allah. Jangan ke mana, kembali selepas ini. Jadual saya sebenarnya agak padat. Saya kadang-kadang nak makan pun tak sempat. Jadi saya perlukan sesuatu untuk memberikan tenaga dan kecerdasan. Susu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuai untuk seisi keluarga. Cubalah. Susu Faiz, kecerdasan, kecergasan. Allahu Akbar. Ramainya pesakit yang miskin dan dhaif tidak mampu membeli ubat dan peralatan berkaitan penyakit mereka. Marilah kita menyumbang kepada projek Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka ini. Yayasan Ikhlas, peduli dan prihatin. Dan tren kes yang dilaporkan, pandemik COVID-19 dilihat masih menular secara aktif dan dijangka akan berterusan untuk suatu tempoh masa yang agak lama. Operation Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk Ya, saya nak sambung terus sesi seterusnya dengan satu kajian yang dilakukan daripada Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM terhadap 414 murid sekolah jenis kebangsaan di Kuantan mendapati 55.7% masih tidak fasih berbahasa Melayu. Sangat tepat apa yang Prof gambarkan tu.
Kalau apa yang nak dilakukan oleh DBP ni, DBP perlu kendong sorang-sorang. Saya rasa 9 tahun 30 hari perlu ditambah. Jadi kalau melihat pada apa yang nak perlu lakukan, semua sektor kementerian agensi perlu bekerjasama. Prof, tidak boleh tidak. Jadi pandangan Prof, di mana perlu kita tambah nilai sistem pendidikan kita bagi memastikan apa yang diperjuangkan oleh DBP ini adalah satu benda yang boleh dilakukan bersama. Ya, apa yang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia sudah cukup. Hanya masyarakat bukan Melayu itu saja yang tidak mahu menerima cadangan-cadangan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk masalah tidak cekap dalam bahasa Melayu, pernah Kementerian Pelajaran ataupun Pendidikan mencadangkan agar ditambah waktu pendidikan itu. Dan juga diseragamkan sukatan pelajaran antara sekolah kebangsaan, sekolah Melayu dengan sekolah jenis kebangsaan itu. Jurangnya begitu besar dari segi sukatan pelajaran itu. Jadi pernah dicadangkan diseragamkan, tetapi kedua-dua itu ditolak oleh masyarakat bukan Melayu, dan alasan mereka kalau banyak sangat unsur bahasa Melayu di sekolah jenis kebangsaan itu akan menjejaskan identiti sekolah vernacular. Jadi masalah di sini ialah golongan tua dari masyarakat Cina sebagai contohnya, mereka menolak segala usaha untuk mempertingkatkan. Kenapa mereka menolak agaknya? Apa yang tak kena dengan bahasa Melayu tu? Apa yang menjejaskan? Di sini mereka melihat itu akan mempengaruhi ataupun menjejaskan identiti sekolah Cina itu. Maksudnya, dan bagi saya di sini masalah yang lebih besar ialah defisit kepercayaan itu. Kepada bahasa Melayu? Bukan. Maksudnya Melayu tak percaya pada Cina, Cina tak percaya pada Melayu. Jadi defisit kepercayaan itu satu masalah besar di sini, bahawa dengan adanya waktu tambahan tentang subjek bahasa Melayu di sekolah Cina itu dan dipertingkatkan tahap bahasa Melayu yang nak dipelajari itu. Baik. Mereka bimbang itu satu perancangan licik barangkali untuk memelayukan dan akhirnya mengislamkan anak-anak Cina. Itu dalam kes tulisan Jawi kita tahu kan. Itu dilihat sebagai satu proses Islamisasi. Jadi di sini masalah tanggapan pendidikan itu ada kaitan dengan masalah sosial yang lebih besar, iaitu defisit kepercayaan, curiga mencurigai antara satu kaum dengan yang lain. Jadi patutlah dekad bahasa kebangsaan ini perlu dilakukan. Jadi kita nak hindari prasangka-prasangka ni sebab kita nak bersatu dengan satu bahasa, iaitu bahasa Melayu. Betul Datuk ya? Yeah. Dan Datuk, kita nak lihat bagaimana pula pandangan Datuk. Kalau kita lihat contoh untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi, ada setengah pihak tu rasa tidak begitu pentinglah untuk lulus bahasa Melayu. Komen Datuk secara orang yang mendukung kempen ini, kenapa agaknya ada timbul sedikit dan segelintir insan-insan mengatakan bahasanya tidak begitu penting bahasa Melayu untuk terus ke pengajian tinggi? Kalau di dalam negara, kalau kita lihat memang ada kawalan, memang ada peraturan-peraturan kerajaan yang mewajibkan penguasaan bahasa Melayu itu tidak timbul persoalan di situlah. Sebab misalnya mereka perlu mendapat kepujian dalam bahasa Melayu. Untuk masuk universiti pun sama. Cuma jika ada tanggapan itu, sebenarnya kita, pandangan peribadi saya ya, apabila kita menguasai, menekankan pentingnya bahasa Melayu ini, tidak bermakna kita menolak bahasa lain. Ini satu perkara yang perlu kita tegaskan lah. Dewan Bahasa dan Pustaka tidak pernah sama sekali menyatakan, kita belajar bahasa Melayu saja. Jangan belajar bahasa Inggeris, jangan belajar bahasa Mandarin, bahasa Arab, tidak. Baik. Yang kita selalu tekankan ialah
belajar bahasa apapun, suka kepada bahasa apapun, tetapi jangan sama sekali sebagai rakyat Malaysia kita lupa daratan. Faham. Ya, maksudnya walaupun kita berakal internasional katakanlah, kita mesti berakal nasional itu. Baik. Kita mesti kalau Prof Datuk Teo dia suka menggunakan jati diri itu. Bahasa Melayu itu lambang jati diri. Sebagai warga negara Malaysia, kita harus bangga sebab sesuatu bangsa ini dia dikenali dari segi dari bahasanya lah. Faham. Ini sepatut menjadi kebanggaan kita dan tidak timbul sama sekali kita disebabkan oleh kita hendak menguasai, hendak merasa hebat menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa lain, kita mengenepikan bahasa kita. Ini tidak timbul sama sekali dalam budaya masyarakat asing, budaya warga negara luar yang tamadunnya besar. Tidak berlaku. Cuma berlaku pada bangsa yang ada rasa rendah diri, selalu melihat orang lain lebih hebat daripada dia. Ini bagi saya masalah psikologi. Masalah psikologi. Kalau kita lihat dalam persidangan-persidangan antarabangsa, kita kalau dalam persidangan antarabangsa, rakyat Jepun misalnya, walaupun dia pandai bahasa Inggeris, tetapi apabila dia bercakap dalam satu sidang antarabangsa ataupun ada majlis rasmi sukan misalnya di negara dia, dia akan menggunakan dengan bangga menggunakan bahasa dia. Pemimpin-pemimpin dia apabila berucap di PBB misalnya akan menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Jepun, bahkan ada negara yang sanggup mengupah penterjemah sebab belum lagi menjadi bahasa rasmi di PBB itu. Sebabkan oleh rasa bangganya itu, dia nak juga menunjukkan bahawa ini bahasa dia sebagai satu bangsa yang merdeka, satu bangsa yang ada identiti tersendiri. Ini sangat penting bagi saya dan jika kita mengabaikan aspek bahasa ini, kita akan mengabaikan aspek lain juga. Sebab itu kita lihat ada orang yang tidak menghormati bendera kita, tidak menghormati lagu kebangsaan kita. Dia akan membawa sekali nilai-nilai jati diri itu berbeza-beza, pergi bersama dengan kehilangan bahasanya itu. Ini dapat kita lihat dalam banyak kes. Maka pentingnya nilai bahasa itu yang perlu kita satukan, ya. Bahasa ni kita gunakan setiap hari dalam hidup kita untuk melahirkan fikiran, untuk berinteraksi dengan rakan-rakan kita, nilai budaya yang berada sekeliling, semuanya berkaitan dengan bahasa itu. Faham. Dan Prof, kita nak mintalah pandangan Prof. Kita lihat Prof bukan berbangsa Melayu tapi menggunakan bahasa Melayu dengan nilai ataupun bahasa yang tinggi. Satu tahap yang tinggi. Kami sendiri rasa macam subhanallah, sesuatu yang kita perlu belajar daripada Prof, bahasa dari segi penggunaan bahasa dan sebagainya. Apa harapan Prof supaya apa yang kita usahakan hari ini seperti kempen Dekad Bahasa Kebangsaan ini dapat kita laksanakan? Apa saja kempen kita lakukan, kalau kita buat bersama-sama boleh kita laksanakan. Harapan Prof kepada kempen Dekad Bahasa Kebangsaan ini dan seluruh mereka yang sedang menonton sekarang ini, apa yang kita boleh lakukan bersama dengan DBP untuk kita laksanakan dan jayakan kempen ini? Ya, secara peribadi, menjadi semacam jihad dalam saya memperjuangkan bahasa Melayu ini. Saya kira martabat bahasa Melayu sebagai bahasa negara itu juga terletak kepada aspek ketulinan bahasa Melayu itu. Maknanya kita perlu dalam bahasa yang seharian sifatnya dan bukan akademik sifatnya, kita perlu sangat-sangat kalau boleh bertungkus lumus untuk menggunakan bentuk-bentuk asli bahasa Melayu itu. Jangan kita gantikan dengan bentuk-bentuk asing. Tetapi apa yang berlaku hari ini, kita dengan mudahnya mengambil bahasa asing, bentuk-bentuk bahasa asing seperti dalam bahasa bidang sukan, kan, pasukan A bertemu dengan pasukan B, venue-nya stadium Bukit Jalil. Mengapa perlu venue? Bukan saja bahasa lisan, ejaan pun. Dan apabila pasukan A bertemu dengan pasukan B, pasukan A yang menang,
pasukan A menjulang trofi. Mengapa perlu trofi? Perlu piala. Ya. Dan ya, dari satu segi yang berpendidikan barat dengan mudahnya menggunakan kepadanan, kita perlu kolaborasi politik. Mengapa perlu perkataan kolaborasi? Kerjasama politik. Itu yang berpendidikan barat. Yang berpendidikan Arab pula, kita perlu tahaluf siasi. Tak cukup Arabnya al-tahluf al-siasi. Macam mana tak bahasa Melayu, terkikis di mana Melayunya? Jadi faham. itu saya kira kalau boleh Dewan juga memperjuangkan ketulinan itu. Maksudnya kita tidak mahu bahasa Melayu itu dicemari oleh bentuk-bentuk bahasa asing. Tetapi dalam kes bahasa Arab dengan bahasa Sanskrit ni, sebab kedua-dua bahasa ini adalah bahasa agama, maka tak dikira cemar. Tak dikira berapa cemar kalau dibandingkan dengan kita mengambil bahasa Inggeris. Dan hari ini kita pun boleh tengok mengapa kita nak sebut musaadah, Musaadah. ada perkataan bantuan kan? Mengapa kita nak kata lashna? Ada perkataan jawatan kuasa kan? Jawatan kuasa. Maknanya kalau bahasa Melayu, mana Melayunya? Betul. Yang penting kita nak jaga jati diri bahasa Melayu itu. Jadi Faham. Dan saya rasa apa yang Prof katakan ini sangat jelaslah. Dia ibarat satu benda yang panas membara, kita perlu genggam sama-sama. Ya. Dan saya lihat DBP juga telah berkongsi banyak. Saya tertarik, saya jatuh hati sebenarnya apa yang DBP sedang lakukan sekarang ini. Saya galip, saya leka melihat perkongsian-perkongsian yang telah DBP lakukan. Ada bahasa-bahasa yang subhanallah, saya hidup sekian lama baru pertama kali saya jumpa perkataan-perkataan begitu, Prof. Saya perlu akui. Jadi satu benda yang sangat, satu perkara yang sangat, satu inisiatif yang sangat kita banggakan dengan DBP. Mungkin Datuk boleh kongsi apa lagi yang sedang Datuk lakukan bersama pasukan nak memperkasakan lagi bahasa Melayu ni? Dia bahasa Melayu ni dia akan jadi perkasa yang selalu kita sebut apabila dia dapat membuktikan diri dia dan memang telah terbukti dia menjadi bahasa ilmu. Fokus kita sekarang ni, saudara Abu Talib. Ya, saya. Kalau dahulu kita Dewan Bahasa ni dikenali sebagai satu institusi yang bahasa secara khususnya bahasa sastra. Orang mengenali Dewan Bahasa ni baca puisi, berpantun, bersyair. Sekarang ini kita melangkau ke arah yang lebih jauh dengan kita menyatakan bahawa bahasa ni memainkan peranan yang penting, terutama sekali dalam bidang sains dan teknologi. Sebab itu Dewan Bahasa dan Pustaka telah meminda aktanya beberapa tahun yang dulu menekankan tentang sains dan teknologi itu. Jadi sekarang ini fokus kita seperti yang saya nyatakan tadi, kita memperbanyak penerbitan kita dalam bidang sains dan teknologi. Banyak sekali program kita sekarang ini fokus kita kepada bidang perubatan. Sekarang ini kita melibatkan para pakar perubatan terlibat dalam penulisan misalnya. Kita pemudahkan penulisan mereka untuk ditatapi oleh rakyat. Kita menjadi ejen untuk membawa ilmu-ilmu baru kepada masyarakat. Seperti yang kita nak dalam yang selalu orang sebut sebagai revolusi industri keempat ni, yang akan mengubah sama sekali lanskap cara kita bekerja, kaedah pengeluaran, kaedah macam mana satu proses dilakukan. Ini Dewan Bahasa ada tanggungjawab sebab kita nak memastikan seperti yang Datuk nyatakan tadi, memandaikan masyarakat kita menggunakan bahasa Melayu yang mudah mereka fahami. Ini peranan kita sekarang ni. Sebab itu kita fokus kita banyak sekali kita akan mengusahakan penerbitan dalam bidang sains dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah, insya-Allah kita sangat yakin DBP akan melaksanakan dengan penuh jaya. Kita akan kembali selepas ini dengan beberapa lagi soalan ringkas daripada Prof dan juga Datuk. Kita akan kembali selepas ini.
Bertemu kembali dan Prof, Datuk, apa saja kita bincangkan di depan meja lonjong ini, ikut bahasanya, perlu ada sesuatu yang mungkin kita boleh konklusikan, kita boleh rumuskan bersama. Mungkin Prof, apa yang Prof harapkan akan bakal berlaku dengan kempen yang kita perkatakan malam ini? Ya, bagi saya kira untuk mereka yang bukan Melayu lah. Jadi bagi saya kaedah mempelajari bahasa Melayu ataupun orientasi itu tak boleh semata-mata instrumental sifatnya. Iaitu untuk memenuhi syarat tertentu seperti lulus peperiksaan. Dan kaedah itu harus juga meliputi kaedah integratif. Iaitu untuk menjadi sebahagian yang fungsional dalam komuniti bahasa Melayu. Jadi kalau bahasa Melayu itu dipelajari atas orientasi instrumental, nak lulus peperiksaan saja, maka yang dipelajari di situ saya kira tata bahasanya saja. Kalau bahasa Melayu itu dipelajari dari segi integratif, itu bagus sekali untuk tujuan perpaduan negara. Dan bahasa Melayu apabila dipelajari dalam ataupun atas orientasi integratif itu, maka budi bahasa itu juga diambil kira. Budi bahasa yang Prof katakan, dan saya suka tentang itu. Dan Datuk? Ya, mungkin dari segi budi bahasa ni, kalau kita biasa melihat anak-anak muda bukan Melayu, Cina bercakap dengan cikgu, mereka pun bukan tak mau berlaku sopan, tetapi bahasa mereka begitu. Sebab budi bahasa tak diajarkan. Sebagai contoh, cikgu, semalam saya lihat kamu di supermarket. Perkataan kamu itu. Dari segi tata bahasa tak ada cacatnya. Tetapi dari segi budi bahasa, banyak cacatnya. Baik, Prof. InsyaAllah kita perbaiki sama-sama. Dan Datuk, apa harapan Datuk lah tentang kempen Dekad Bahasa Kebangsaan ini? Sudah tentulah kita mengharapkan kejayaan terhadap apa yang kita lakukan sekarang ini lah. Dan ini semua memerlukan dukungan dan sokongan semua pihak. Seperti yang saya nyatakan tadi, dari peringkat sekolah, dari peringkat institusi pengajian tinggi, sektor swasta, rakan-rakan kita di berbagai kaum, rakan-rakan kita di pihak berkuasa tempatan, dan banyak lagi lah. Sokongan itu sangat-sangat kami perlukan, dan kami tidak akan boleh ke mana-mana tanpa sokongan daripada masyarakat itu. Selain daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri perlu mengubah cara. Maksudnya kita mesti menyesuaikan strategi-strategi yang tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan mesti sesuai dengan kehendak semasa, mesti selalu mendengar pandangan daripada rakan-rakan, tidak menganggap bahawa kita, sebab kita Dewan Bahasa ni kita tahu semuanya, kita pandai semuanya, tidak. Zaman kita tahu segala-galanya sudah berakhir. Jadi sebab itulah kita selalu libat urus, kita selalu mengajak rakan-rakan kita, terutama sekali anak-anak muda ni datang ke Dewan, bantu Dewan Bahasa dan Pustaka, sebab anak-anak muda inilah yang akan mewarisi perjuangan ini. Kami semua ni, saya dengan Datuk Teo akan hilang, akan meninggalkan legasi legasi yang ada, dan kita serah kepada anak-anak muda seperti saudara Abu Talib. Saudara Abu Talib pun ada peranan yang sangat besar sebagai orang media, sepatutnya menyokong usaha ini semestinya, dan jika media menyokongnya, insya-Allah kami sangat yakin kempen ini akan berjaya, dan mudah-mudahan usaha kita ini akan diterima Allah sebagai salah satu amal kita nanti. Terima kasih banyak kepada pihak TV Hijrah kerana sudi mengundang Dewan Bahasa, sudi mengundang Datuk juga dalam sesi ini. Semestinya kami patutnya menjunjung kasih kepada Prof dan juga Datuk sama-sama kerana sudi bersama kita pada malam ni. Alhamdulillah. Dan saya nak kita kata dalam bahasa hari ini, kita belanjalah, ya. Petikan-petikan pantun yang kita telah tambah nilai daripada Dewan Bahasa. Terima kasih Dewan Bahasa. Mungkin saya nak tutup malam ini dengan dua rangkap pantun. Meranduk hutan petik delima, raut selasih ikat serumpun.
Hadir Tuan, kami terima sebagai kasih 1000 tahun. Terima Yang kasih. korik itu kundi, yang merah itu saga, yang elok itu budi, yang indah itu bahasa. Dan tiada lain sebagai ukuran penting daripada laras bahasa terzahirnya nilai budi. Dan kita kata kita sebangsa, kita kata kita sama rasa dan kita tidak akan hadir tanpa bahasa. Sesungguhnya bahasa Melayu telah menyatukan kita. InsyaAllah, semoga diberkati segala usaha kerajaan dan bersama dengan DBP dalam memartabatkan bahasa Melayu di negara kita. Dan semestinya di pentas dunia, mudah-mudahan ini semua akan termakbul dan semua ini tidak akan berlaku tanpa terbitnya kesedaran untuk kita semua menggunakan kosakata yang sebenarnya. Bahasa Melayu yang begitu halus, penuh berkias bahasa sewajarnya melambangkan budi bahasa kita semua. Sampai di sini saja pertemuan kita malam ini. InsyaAllah ada umur, ada rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih. Thank you.